Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim wa bi khair ya karim. Alhamdulillah, pada malam ni kita jumpa lagi dalam sesi live Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah. So, malam ni kita akan sambung kita punya sesi perkongsian di dalam isu-isu di Mahkamah Syariah untuk kita manfaatkan bersama. Semoga semua followers Uncle dapat mengetahui ataupun memahami proceeding di mahkamah, macam manakah cara dia, apakah dia undang-undang syariah tu. So, kita akan share pada malam ni. Okey, sebelum ni kita dah share mengenai perkahwinan yang tidak berdaftar. Paling sinonim kena panggil nikah kampung. Itu isu yang masih kita mau perkatakan. Sebab di dalam isu nikah kampung ni, dia ada beranak lagi satu isu, yang itu anak tidak sah taraf. Yang ini banyak berlaku. Macam mana mau tahu anak tidak sah taraf tu? Dia berbinkan atau berbintikan Abdullah. So itulah kita punya isu ataupun tajuk pada malam ini. InsyaAllah kita akan live dalam masa 30 minit. Okay, Uncle minta maaf sebab Uncle lewat untuk live pada malam ni, disebabkan ada urusan yang perlu diselesaikan. Okey, sebelum tu seperti biasa Uncle akan tanya macam mana suara Uncle, clear ke tidak? Okey, daripada mana yang sudah join? Okey, belum berapa ramai lagi mau join. So okey, yang sudah join mungkin boleh bagi salam, perkenalkan diri kan, mau bagi tahu Uncle punya suara clear ke tidak daripada negeri kamu atau daerah kamu. Okey. Okey, Uncle tunggu dulu. Sementara tunggu tu, kita akan meneruskan dengan sharing mengenai nikah kampung. Okey. Apabila seseorang yang bernikah tidak berdaftar ataupun nikah yang bukan di pejabat agama, itulah yang kita akan bincangkan, nikah kampung. Okey. Nikah kampung dia ada dua saja, sah ataupun tidak. Kalau dari segi undang-undang, apabila seseorang yang bernikah tidak berdaftar membuat pengesahan nikah, keputusan tu dia ada dua, tidak sah ataupun fasik. Yang di sini lah yang kita mau maklumkan kepada publik. Apakah beza di antara fasik dengan tidak sah? Okey. So isu ini banyak sangat yang terkena. Okey. Ada lagi isu yang selalu berat untuk get through adalah dia nikah kampung and then dia nikah lagi betul-betul. So waktu nikah kampung tu dia ada anak satu orang, dia tidak sedar yang mana anaknya berbinkan Abdullah. And then bila dia sudah ada masa ataupun dia terfikir, barulah dia mau memfailkan balik. Tapi sudah ada sijil nikah di pejabat agama. So di dalam situasi ini dia sangat-sangatlah sukar untuk kita selesaikan. Sebab seolah-olah kes yang difailkan pengesahan nikah kampung tu ingin mengubah nasab anak, sedangkan ada sijil nikah di pejabat agama. Yang ini pun banyak berlaku. So pada malam ni Uncle cuma mau sharing macam mana anak apabila kita buat pengesahan nikah, dia boleh dinasabkan atau boleh atau dibintikan kepada bapa kandungnya. Okey, yang itulah yang Uncle mau share pada malam ni. So kita ada Norli Yo Ams. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Okey, thank you. Daripada mana Puan Norli? Okey, di sini. Alright.
Kita ada Dima, sebab semenjak rujuk suami tak mau duduk serumah. Uncle, bolehkah dalam perkahwinan tuntut nafkah semasa? Boleh. Okey, untuk menuntut nafkah, nafkah ni dia ada dua. Sama ada dia nafkah isteri ataupun nafkah anak. Dia berbeza. Untuk nafkah isteri, kamu memang dibenarkan untuk menuntut di dalam perkahwinan, bukan selepas bercerai. Sebab selepas bercerai, kita nak panggil nafkah, tuntutan nafkah, dia panggil sudah nafkah iddah. Hanya dalam iddah saja dibenarkan untuk membuat tuntutan nafkah. Selepas habis waktu iddah, kamu bekas isteri tidak layak untuk tuntut nafkah. Untuk nafkah anak, kita tidak ada masalah. Dalam perkahwinan boleh tuntut di mahkamah, selepas bercerai pun boleh tuntut di mahkamah. Okey, itu beza dia. Alright, Puan Nordi, orang Tamparuli. Thank you orang Tamparuli sebab join Uncle punya live malam ni, walaupun agak lewat. Okey, kita ada Dima. Thank you bagi Uncle Bunga Ros. Nikah kampung yang tanpa wali keluarga boleh buat pengesahan ke Uncle? Okey, isu boleh buat pengesahan, tiada masalah, boleh buat. Isu sekarang bukan boleh buat ke tidak boleh buat. Sama ada pengesahan itu sah ataupun tidak, fasik ataupun tidak sah. Itu bah yang kita mau kasih tahu di sini. Okey? Dia macam gini. Apabila seseorang yang mu'alaf tidak ada keluarga Islam sebelah bapa ataupun adik-beradik lelaki ataupun keluarga daripada bapa, automatically janganlah kamu nikah kampung. Sebab dalam hal ini pernikahan itu tidak sah. Wali bagi mereka yang mu'alaf cuma wali sultan ataupun wali hakim. Okey, tidak boleh berwalikan kepada juru nikah. Juru nikah tidak boleh jadi wali, tapi dia boleh diwakalahkan oleh wali kamu untuk menikahkan. Sebab kebanyakan style di Malaysia, dia suka mewakilkan pernikahan itu kepada imam yang bertauliah. Okey, itu lain cara. Okey, jadi bagi mereka golongan wanita yang mu'alaf, Uncle tidak orang cakap, Uncle mau bagi warning, pernikahan kamu confirm tidak sah sebab kamu tidak berwali. Kamu kena ambil wali hakim. Jadi mana-mana wanita yang kena pujuk rayu oleh bakal suami, dia cakap, kita nikah kampung dulu, nanti baru kita nikah di pendaftaran. Jangan mau. Sebab confirm tidak sah, sama macam berzina. Okey? Dia berbeza dengan nikah kampung yang ada bapa kandungnya. Okey? Yang sudah meninggal bapa kandungnya, dia ada abang ataupun adik lelakinya yang boleh mewalikan dia. Itu berkemungkinan tinggi bila membuat pengesahan nikah kampung akan disahkan oleh hakim bicara. Okey? Kita ada Ila Rashid Didi. Assalamualaikum. Selamat malam tuan. Waalaikumsalam. Selamat malam. Daripada mana Ila? Okey, hai tuan uncle. Menyesal tadi tidak bergambar sama tuan uncle. Jangan begitu bah. Siapa ni? Si kakak Bet. Okey, Yahan. Nikah kampung tanpa wali keluarga buat pengesahan ke uncle. Ya. Okey, mana-mana nikah kampung tanpa wali, kamu perlu membuat pengesahan untuk membolehkan kamu menasabkan anak dalam kes nasab anak. So, di dalam pengesahan tu kita kena lihat apakah keputusan hakim. Kalau dia cakap pernikahan itu adalah fasik, maka ada harapanlah kamu untuk memohon nasab anak. Tapi kalau dia cakap tidak sah,
Maksudnya anak akan terus berbin dan berbintikan Abdullah. Itulah yang objektif Uncle More Life pada malam ni. Perbezaan keputusan hakim dalam pengesahan nikah, sama ada fasik, dia cakap pernikahan tu fasik ataupun tidak sah. Fasik ni maksudnya pernikahan yang diragukan. Dia dengan gelaran anak yang lahir tu wati syubhah. Tapi yang tidak sah maksudnya anak yang lahir selepas itu juga tidak boleh dibin atau dibintikan dengan bapa kandung. Okey, tidak semestinya buat pengesahan ni dia boleh dapat menasabkan anak. So itulah yang Uncle mahu sampaikan, supaya kamu tidaklah sia-sia memfailkan ke mahkamah bila sudah tahu pengesahan nikah kamu diputuskan tidak sah. Okey? Kita ada pelajar UIAM, pelajar. Thank you orang pelajar UIAM, Universiti Islam UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Shah Alam clear. Thank you. Alright. Seterusnya Uncle, mana dia cakap? Yahan apa ni? Yahanan Shah. Uncle, mahkamah cakap anak saya tidak sah taraf. Ada cara lain kamu tuntut nafkah anak? Nafkah anak tidak boleh dituntut oleh anak yang tidak sah taraf. Tapi kamu boleh berunding dengan peguam yang dilantik untuk memohon wang ihsan. Okey? Itulah consequences ataupun kesan buruk terhadap nikah kampung. Bila anak yang tidak jadi masalah, anak tidak sah taraf, terkena pula si bapa yang tidak bertanggungjawab, mau lari, tidak mau bagi nafkah. Okey? Kita ada Haenanina. Susah mau sebut. Uncle, bila saya tuntut fasah dan saya mau hak penjagaan anak and saya mau nafkah, ada dapat ke itu? Dapat. Tetapi kalau fasah ni kamu tuntut dan faktor fasah kamu tu, alasan fasah tu ada disebabkan kemiskinan si suami, yang itu untuk tuntut muta'ah tu tidak boleh. Okey? Alright, kita ada Uncle, saya mahasiswa UM, saya tengah planning nak kahwin. Saya nak tanya pendapat Uncle pasal syarat nikah. UM, tempat Uncle belajar dulu tu. Okey, syarat nikah. Apa yang kamu mau tanya syarat nikah? Syarat nikah cukup umur. Okey, lepas tu cukupkan 5 rukun. Kalau di Malaysia prasyarat nikah, kita mesti ada sijil kursus kahwin, perkahwinan. Yang itulah dorang kasih wajib supaya tidaklah meningkat kadar perceraian sebab tidak faham kan. Dia ingat macam bercinta. So kena ingat apabila bernikah, seorang suami itu dia perlu memberikan nafkah. Ini yang selalu jadi punca perceraian, nafkah. Okey? Okey, Uncle Sam, okey. Syarat yang boleh kami letak sebelum kahwin. Mau ada syarat-syarat pula ke? Actually tiada dalam undang-undang lah mau letak syarat ni. Syarat macam mana? Contohnya undang-undang atau rules yang kami apa? Undang-undang atau rules yang kami. Okey, teruskan 1 Mai. Nafkah anak lepas bercerai, kita yang tuntutkan atau mahkamah yang tuntutkan? Syoklah mahkamah tuntutkan. Mana ada mahkamah? Mahkamah tempat kamu buat tuntutan. So, si ibu yang perlu membuat tuntutan di mahkamah. Sama ada mau guna peguam ataupun sendiri. Dua-dua boleh. Tiada masalah, okey? Ila Rashid, salam dari Sandakan. Waalaikumsalam orang Sandakan. Tuan mau tanya, aku naik mahkamah minggu depan 13 hari bulan, kes fasa. Tapi kalau saksi pula semuanya sibuk alasan tidak dapat hadir, macam mana ya tuan? Maaf sebab bertanya. Okey,
Inilah masalah kalau saksi kamu cuba mengelak. So, dapatkan satu tarikh baru untuk saksi-saksi bagi keterangan. Itu saya cara dia, okay? Contoh hari ini kamu buat keterangan, and then saksi kamu tuh hari yang lain lah. Kamu coba adjust. Pastikan saksi kamu tuh terdiri dari 2 orang lelaki, atau 1 lelaki 2 perempuan, atau 4 perempuan minimum. Okay? Faham ah? Okey, maksudnya syarat hitam putih, contoh macam bab poligami, nafkah dan lain-lain persediaan sebelum kahwin. Okey, actually benda ni tidak ada, macam tidak digalakkan untuk buat perjanjian lah. Okey, sebab kita tidak boleh endorse pun di mahkamah perjanjian kamu sebelum kahwin. Orang yang belum berkahwin mana boleh filekan apa-apa terhadap dia punya tunang ni. Yang dia boleh filekan kepada tunangnya jika berlaku putus tunang. Itu betul lah, ganti rugi pertunangan. Yang lain memang tidak dapat. Walaupun uncle pernah tengok di medsos, dia cakap boleh buat taklik lah bla bla bla. Actually tidak dibenarkan di dalam undang-undang. Kalau orang yang kamu minta lawyer tidak akan buat juga. Okay? Salam dari Keningau Tuan. Waalaikumsalam Puan Ana Madamana. Okay. Alright. One.my. Kalau kamu mau buat satu syarat sebelum berkahwin, kamu buat sendirilah, bukan di peguam syar'i. Okay. So, kalaulah contoh dia ingkar pun, kamu boleh, actually susahlah mosu, sebab waktu tu belum berkahwin. Okay. Itulah yang menyebabkan, yalah, contohnya sekarang kamu mau ikat dia tidak boleh berpoligami. Itu salah dari segi hukum. Sebab berpoligami ni kamu tidak boleh mau halang. Dia bukan satu benda yang berdosa. Tapi uncle faham, ramai perempuan tidak suka. Even ustazah belajar agama pun, dorang tetap akan menentang poligami. Bukan menentang maksudnya menentang hukum, tapi tidak suka lah. So, jawapan dia kalau anda suka, confirm lah selalunya perempuan tu mohon cerai. Itu hak kamu. Contoh juga lah, bercerai. Tiada orang mau nikah, lepas tu mau bercerai. Tiada orang mau macam itu. Tapi, perceraian tetap akan berlaku apabila tidak ada sepahaman di antara pihak suami dan isteri. So, kalau kamu berhajat untuk buat syarat tidak boleh poligami ke apa, uncle rasa syarat tu tidak valid pun. Buang masa, buang duit. Bagi uncle simple. You trust your husband? Trust lah. Kalau dia contohnya tidak boleh dipercayai, terbukti, kasih tinggal lah. Tu je kan. Buat apa mau tunggu lama-lama? Kamu ingat, dia macam inilah. Kadang-kadang uncle lucu tau. Ada klien, dia minta advice uncle. Dia cakap dia punya bekas boyfriend yang sudah berkahwin, tengah ayat dia sekarang untuk berbalik sama dia. Jadi dia minta advice uncle, sama ada dia perlu layan ke atau tidak. Bagi uncle senang je. Perkara yang dibuat oleh seseorang lelaki itu, dia seolah-olah cermin di muka kamu lah. Kalau dia berani buat dengan isteri dia yang sah ada sijil, apalagi kamu nanti, sama saja. So, be careful lah. Di dalam memilih pasangan ni, jangan terpedaya dengan janji-janji manis yang memang diketahui akan jadi palsu. Okay? So, banyak ni yang jumpa uncle terjebak dalam pujuk rayu bekas boyfriend yang berkeluarga. Okay? Lepas tu, terima kasih atas penjelasannya. Okay, sama-sama Puan Ila. Tapi uncle kalau dah berkahwin dan punya anak, tak mungkin sesenang mau cerai. Mesti mau juga, mau jaga demi anak-anak. Memang itu uncle tak nafikan. Ada certain couple, dia akan berfikiran demikian. Okay? Sebab kamu cakap demi anak-anak, tapi betulkah orang sanggup bertahan kalau sudah kena dera, mental, whatever kan? Sampai sanggup buat maksiat. So for what? Marriage itu untuk apa? Lebih bagus bercerai dengan cara baik daripada meneruskan perkahwinan tetapi berlakunya perselisihan faham
yang berlarutan. Kita panggil shikok lah kalau dalam undang-undang. Alright. Uncle, bolehkah saya tuntut untuk naikkan nafkah anak sebab sekarang bekas suami dah lebih dari mampu? Jawapan dia boleh jika berlakunya perubahan. Contoh, anak makin besar, perbelanjaan makin naik, kan? Barang pun sudah naik harga sekarang. So, memang boleh kamu buat namanya ubah perintah kadar nafkah anak. Okey? Kamu boleh buat di mahkamah. Dan sudah berkahwin lain. Okey, dia isu kahwin lain tu is not issue. Isunya kamu punya anak punya keperluan. Okey? Bukan pasal dia mampu, tidak mampu ke apa, kamu boleh tuntut terus jika ada keperluan yang tambahan. Okey, tidak masalah. Uncle, kalau macam kami ni naik mahkamah bulan 9, seksi kah saksi ni? Kami kena hadir juga ke urusan kami daftar lewat? Naik mahkamah daftar lewat, mana ada cerita daftar lewat. Kita ada tajuk dia pengesahan nikah. Yes, kena bawa kamu punya saksi sekali. Okey. Kak Chamnilia. Okey. Terusnya, nak tanya, ros putih, silakan. Sebelum Uncle ending, sebab Uncle kiranya mau 30 minit saya malam ni, sebab lambat sudah Uncle live kan. So ingat, mana-mana orang yang mengesahkan nikah kampung, apabila hakim putuskan tidak sah, maka anak tu tidak boleh dinasabkan. Tapi kalau hakim cakap fasik, pernikahan itu adalah fasik. Fasik ni bermaksud ada kesilapan teknikal. Maksudnya dia yakin perkahwinan tu sah, actually tidak. Okey? Bukan disengajakan. Okey? So biasanya orang yang sengaja nikah kampung padahal dia tahu, maka pernikahan tu akan dianggap tidak sah. Okey, sebab pernah berlaku yang melibatkan anggota polis. Dia nikah kampung and then buat pengesahan, hakim putuskan tidak sah. Apabila tidak sah, maka anak yang lahir itu juga tidak sah. Maksudnya tidak boleh dinasabkan kepada bapa lah. Itu isu yang aku mau beritahu. Thank you so much Uncle. Sama-sama Steamboat Royal. Jadi perkahwinan itu difarahkan. Betul. Perkahwinan itu akan difarahkan dan akan diarahkan untuk bernikah semula. Apabila, okey, contohlah, hari itu sudah nikah kampung, sorok-sorok. Sekarang dia buat pengesahan, difarahkan dan dikatakan tidak sah. So, hakim akan putuskan supaya bernikah semula. Apabila arahan untuk bernikah semula, husband kamu perlu membuat permohonan poligami lagi balik. Ini kalilah bini pertama kena panggil lagi. So apabila permohonan poligami pun sudah lulus, barulah perempuan ataupun isteri kedua tu perlu buat permohonan wali hakim. Ini yang cerita mualaf lah. Okey, faham ah? Seterusnya, kalau bercerai, anak bawah 5 tahun, 2 orang lelaki, 1 perempuan, adakah akan dibagi 2? Tidak semestinya. Selalunya dia keutamaan hak penjagaan kepada si mama. Okey? Jarang juga bagi 2 lah. Sebab masih kecil kan. Apa langkah untuk saya ubah jumlah nafkah? Sedangkan kami tidak pernah masuk mahkamah untuk tuntutan apa-apa. Kasih nampak saja bil, okey, keperluan sudah naik. Kalau si suami, bekas suami itu tidak mau juga bayar tambahan, tuntut di mahkamah syariah. Begitu secara dia. Sebelum pergi mahkamah, minta lu baik-baik sama ex-husband. Kalau dia okey, tak payahlah pergi mahkamah. Apa patut dibuat? Beli ke bekas suami? Dibuat beli bekas suami, langgar perintah mahkamah pasal nafkah anak, dia berani sebab polis.
Uncle paling suka nih, biar polis tangkap polis. Sebenarnya seseorang yang sudah mendapat perintah mahkamah tapi masih ingkar, kamu boleh membuat tuntutan di mahkamah di dalam kes saman penghutang penghakiman. Kita panggil SPP. Di dalam kes SPP ni, saman penghutang penghakiman ni, kita boleh sampai ke level pengkomitan. Maksud pengkomitan di dalam undang-undang ni, waran tangkap lah terhadap orang yang berhutang tapi tidak mahu membayar. Okey? Walaupun polis, walaupun ketua menteri, sama aja. Tinggi level pun undang-undang diutamakan. So don't worry lah, polis kah, askar kah, bomba kah, tentara laut kah, undang-undang tetap undang-undang. Okey? Okey, alhamdulillah. So kita sampai sini dulu. Okey, kita akan sambung selepas cuti Hari Raya Haji next week. Okey, kita akan sambung kita punya sesi live. Mungkin kita akan sharing isu yang berlainan. Okey, InsyaAllah Uncle akan explain mengenai harta pula. So kita akan sharing pasal pentakbir harta, pembahagian harta. Okey, orang yang sudah meninggal. Sebab tadi Uncle ada kena call. Dia cakap, Uncle, macam mana mau takbir tanah ni baru PT, permohonan tanah. Okey, secara ringkasnya PT tidak boleh ditakbir. Okey, so kamu directly lah pergi Jabatan Tanah untuk minta lapis lah nama tu, ataupun tukar nama saja daripada arwah bapa atau mama kamu ke nama kamu directly. Sebab dia baru permohonan tanah, belum lagi sampai tahap penyukatan atau RSP itu. So kita akan discuss bab-bab harta ni next week. So harap-harap next week ramailah yang join untuk mau tahu, untuk mau faham. Sebab ramai lagi yang kurang faham. Kenapa perlu takbir? Kenapa tidak perlu takbir directly untuk dibahagikan harta pusaka? So kita akan discuss pada minggu hadapan. Jumpa lagi ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ada orang mau minta request penerangan hibah harta juga nanti Uncle. Okey, kita akan set satu slot untuk hibah, okey? Don't worry. Kita akan buat different di antara hibah dan wasiat, insya-Allah. Okey? Kita sampai sini dahulu. Uncle ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.